Perhimpunan Agung UMNO 2022 menyaksikan beberapa agenda utama akan dibangkitkan oleh para perwakilan. Ini termasuklah mengenai usaha untuk mengukuhkan semula UMNO sebagai parti Melayu terbesar dan mengembalikan kepercayaan rakyat. Selain itu, isu demokrasi dalam UMNO juga mencuri tumpuan selepas wujud cadangan agar dua jawatan tertinggi dalam parti itu tidak wajar dipertandingkan. Untuk perkembangan lanjut dan juga mengenai PAU 2022 setakat hari ini, kita akan terus bersama dengan wartawan Hasimi Muhammad di WTC Kuala Lumpur. Hasimi, mungkin anda boleh teruskan dengan laporan anda untuk setakat ini, untuk laporan PAU 2022. Terima kasih rakan tugas di studio langsung kita bawakan perkembangan Perhimpunan Agung UMNO 2022 dari WTC KL yang hari ini telah pun memasuki hari kedua. Semalam kita melihat kepada pembukaan PAU 2022 menerusi perasmian sayapnya pemuda, puteri dan juga wanita. Dan hari ini tumpuan juga terarah kepada ucapan dasar daripada pihak pemuda, puteri dan UMNO bagaimana usaha untuk dilakukan untuk mengukuhkan UMNO dan juga kerjasama perlu dilakukan oleh akar umbi. Dan kita melihat pada UMNO ini sendiri adalah perkara mengenai demokrasi. Dan untuk kita melihat pada perkara tersebut bersama dengan Esro Awani, ketika ini adalah Ketua Penerangan UMNO, Saudara Ishan Jalil. Terima kasih saudara kerana bersama dengan Esro Awani. Terima kasih kerana datang. Pertama kita nak melihat kepada platform PAU 2022 ini ditangguhkan pada Disember lalu dan kini telah pun secara rasmi telah pun membuka tirai. Bagaimana ini boleh digunakan oleh akar umbi, perwakilan dan sebagainya untuk menyuarakan pandangan. Bagaimana usaha untuk kita melihat kepada pengukuhan UMNO di masa-masa akan datang, khususnya ketika ini penyertaan dalam kerajaan perpaduan. Saya ingat Perhimpunan Agung UMNO ini adalah salah satu daripada perhimpunan agung terpenting lah dalam sejarah UMNO. Sebab ini kita buat selepas PRU15, di mana PRU15 itu hari kita telah mendapat hanya 30 kursi. Dan buat pertama kali dalam sejarah kita berada bersama-sama dalam kajian perpaduan dengan PH. Tak pernah berlaku sebelum ini. So sebab itu kita perlu bincang dengan akar umbi di semua peringkat termasuk kepimpinan macam mana untuk kita lepas kita kalah PRU itu hari, kita perlu tengok, kita perlu muhasabah dan untuk memperkasakan UMNO semula dan itu yang kita akan buatlah. So macam taklimat Presiden semalam, Presiden ada menyatakan bahawa UMNO ini perlu bersatu balik. Kita tak boleh ada tim-tim dalam UMNO. Ini menjadi masalah nanti pada kita. So bersatu padu. Dan timbalan Presiden pun semalam dalam ucapan timbalan Presiden pula kata kita perlu address masalah politik wang. Kita perlu bunuh politik wang sebelum politik wang bunuh kita. Itu adalah salah satu benda yang kita perlu address juga. Sebab orang tuduh UMNO ni rasuah dan sebagainya. Tetapi orang yang menuduh tu pula ada kes rasuah. Macam kita tengok Perikatan Nasional dengan kes 92.5 bilion dengan SPRM. Ini perlu kita address juga. So sebab macam itu hari ada tuduhan mengatakan bahawa dakwaan mengatakan bahawa banyak duit telah dibayar kepada pengundi. Ini perlu disiasat. So sebab kita tak mahu negara ini pergi ke arah itu. Orang menang pilihan raya sebab bayar pengundi duit dan untuk bayar pengundi kena ambil rasuah pula. Kita tak mahu begitu. So perkara ini perlu diaddress dan macam saya cakap tadi, penyatuan UMNO dan address the problem. Selagi kita tidak address the problem, selagi itu kita tidak boleh move forward. Dan hari ini kita ada 2,838 orang perwakilan. Esok ya ada. Hari ini perwakilan daripada pemuda, wanita dan puteri lebih ramai. So bila kita ada perwakilan-perwakilan daripada akar umbi, perkara penting ini yang kita akan bincanglah. Ini menjadi platform utama kita. Dan selepas ini saya sendiri akan pergi ke bawah untuk berjumpa dengan akar umbi seperti yang saya selalu lakukan. Saudara Ishan ada menyentuh mengenai address dan juga bagaimana untuk mengelakkan kem-kem itu tidak wujud dalam UMNO. Dengan kenyataan tersebut, adakah sukar untuk UMNO ini memastikan kem tersebut disatukan semula ataupun apakah ketika ini kita boleh katakan kem itu wujud ketika ini, saudara? Dalam saya lihat dalam mana-mana parti politik dalam dunia ni mesti ada kem. Tak ada parti politik yang tak ada camp. So mesti adalah puak-puak dalam parti. Ini perkara biasa dalam politik lah. Ini dipanggil persaingan dalam politik lah. Cuma selagi majoriti, kebanyakan daripada ahli-ahli kita dapat bersatu padu ke arah matlamat yang sama, itu adalah satu yang baik lah pada saya.
Saudara Ishan, tumpuan juga terarah ketika ini adalah mengenai demokrasi dalam UMNO. Khususnya ada suara khususnya daripada 140 bahagian yang mahukan agar jawatan tertinggi dua, timbalan dan juga presiden juga timbalan presiden tidak dipertandingkan atau dicabar. Bagaimana cerminan ini membawa kepada demokrasi UMNO dengan tidak sekiranya ia tidak dipertandingkan ataupun sekiranya kita membenarkan bagaimana demokrasi itu dicerminkan dalam UMNO? Ya, dalam UMNO kita very demokratik sebab kita tak halang siapa-siapa untuk bertanding. Dan pada masa yang sama kita juga tidak halang siapa-siapa untuk membuat keputusan mereka tidak mahu mencabar presiden atau timbalan presiden. So kalau mereka sendiri mencapai persetujuan untuk tidak mencabar kedua jawatan tertinggi UMNO ni, kita tak boleh nak paksa mereka untuk bertanding pula. So itulah demokrasi, tapi apa yang kita tak buat ialah pindah perlembagaan untuk menghalang orang bertanding, tidak. Itu tidak berlaku. So apa yang berlaku adalah mungkin mereka macam tadi 140 ketua-ketua bahagian telah mencapai persetujuan, maka mereka tidak akan mencabarlah dua kepimpinan utama ini sebab mungkin ada masalah-masalah. Kita tengok pada masa yang kritikal kita masih dalam keadaan masuk dalam keadaan yang rapuh ni daripada kritikal ini. Kalau mungkin ada komplikasi tertentu daripada pihak luar dan sebagainya, mungkin pertimbangan itu yang mereka telah buat untuk sebelum mereka mengusulkan perkara itu. So kita tidak halang siapa nak bertanding. Pada masa yang sama kita juga tidak halang kalau mereka buat keputusan untuk tidak bertanding. Tak ada siapa, kalau tiada siapa yang mencabar presiden dengan timbalan presiden, maka mereka boleh menang tanpa bertanding. Di mana-mana kalau kita tengok beberapa tahun yang lalu PAS pun presiden dia menang tanpa bertanding, dan presiden PPBM pun menang tanpa bertanding, dan presiden Pejuang pun menang tanpa bertanding. So itu adalah senario. Kita tidak halang sesiapa untuk bertanding mahupun tidak bertanding. Jadi kita berkatakan penyuburan demokrasi dalam UMNO itu masih lagi wujud, Saudara Hisham? Of course. Dulu masa 2018, saya ingat UMNO ini adalah parti yang demokratik lah, walaupun ada suara-suara sinis yang mengatakan bahawa UMNO ini macam-macam. Tapi 2018, UMNO adalah satu-satunya parti yang mempertandingkan jawatan presiden. Dan presiden kita yang ada sekarang ni dengan timbalan presiden, mereka menang bertanding. Presiden parti-parti lain tak menang bertanding lepas PRU 14 yang lepas. So kita bertanding, dan kali ini pun kita bertanding. Parti-parti lain itu saya tak tahulah mereka nak bertanding ke tidak. Kali ini siapa nak bertanding, siapa yang tak masuk bertanding, maka ada senario mungkin presiden, timbalan presiden menang tanpa bertanding. Yang penting kita tidak, macam saya ulang baliklah, yang penting kita tidak halang sesiapa. Dan saya ingin sarankan juga kepada sesiapa yang ingin bertanding jawatan presiden dan timbalan presiden supaya mereka umumlah awal-awal. Di platform ini, di Perhimpunan Agung UMNO ini adalah platform terbaik untuk mereka mengumumkan pencalonan mereka, daripada mereka sorok-sorok di belakang-belakang main bisik-bisik. Itu pada saya itu tidak bagus untuk demokrasi. Kalau mereka ingin bertanding, umum awal-awal di sini, siapa nak bertanding presiden atau timbalan presiden atau naib-naib presiden, bagus supaya AKUMB pun boleh menilai. Itu saya punya. Baik. Itu dia daripada Ketua Penerangan UMNO Hisham Jalil yang juga menyentuh mengenai PAU 2022 dan juga bagaimana demokrasi dicerminkan dalam UMNO, khususnya melihat kepada pemilihan UMNO yang akan datang. Kita akan bawakan semua ini di Astro Awani dan astroawani.com. Untuk jam ini kita kembali pada rakan setugas di studio. Okey, baik, terima kasih Hasimi, dan kita terus ke laporan yang seterusnya.